Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang ini gantian, pemain gantian insyaallah. Dalam surah Yasin ni kita tengok tentang satu ayat yang Allah mencerita tentang hari kebangkitan, iaitu wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'izama wa hiya ramim. Dalam ayat ini nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid Al-Mughirah ni seorang yang syair yang hebat, seorang yang kaya, dan dia mempertikaikan bagaimana satu hari dia bawa satu tulang, dia pergi kepada Rasulullah, dia kata wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dia menunjukkan kepada Rasulullah bagaimana Allah nak menghidupkan tulang-tulang ni balik. Wa nasiya khalqah qala ma yuhyi al-'izama wa hiya ramim. Maka Rasulullah kata qul yuhyiha allazi wa hiya ramim. Allah kata Allah akan boleh menghidupkan semula walaupun dalam keadaan yang lemah. Jadi Al-Walid bin Mughirah ni, dia bila ditanya kepada dia tentang bagaimana Al-Quran, dia kata Al-Quran ni bukan satu syair. Kalau syair aku tahu, aku paling pakar syair. Ini bukan syair dan ini bukan sihir. Kalau sihir, orang sihir dia cakap melalui. Ini tak. Maka dia rasa macam dengar Quran pelik, satu perkara yang baik. Tapi bila dia dengar daripada Rasulullah, tiba-tiba Abu Jahal pun tahu. Abu Jahal pun kata, kamu pergi jumpa Rasulullah ke? Kamu dengar ni ke? Maka Abu Jahal petikaikan. Jadi masalahnya Al-Walid Al-Mughirah ni masa tu dia umur dekat-dekat dengan 90 dah. Tapi oleh disebabkan kawan tu, Abu Jahal itu sebagai seorang kawan yang dia terpengaruh dengan kawan dia, dan Abu Jahal kata kalau kamu beriman dengan Al-Quran, nanti kami tak akan lagi support kamu, kami tak akan tolong lagi kami tak akan jadi penyokong kamu. Maka daripada situ Al-Walid Al-Mughirah, Al-Walid ni bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Akhirnya dia mati dengan tidak beriman juga. Disebabkan apa dia? Disebabkan nak jaga hati kawan yang penyokong-penyokong dia tu, grup-grup dia tu, yang semuanya Abu Jahal, semuanya meminta kepada dia supaya janganlah kamu beriman dengan Al-Quran. Tapi sedangkan Al-Walid dah nampak dah, memang dah jelas tak ada Al-Quran. Ya, kita bacaannya sangat manis dan tidak terpekur dengan keadaannya, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan yang tidak beriman. Sedangkan masa tu dia umur 90 tahun dah. Sepatutnya dia baca cebisan umur macam tu. Apa yang kata, dikatakan Walid ini hanya satu helai rambut saja dalam masuk Islam. Satu helai rambut saja beza dia dengan masuk Islam. Tapi oleh kerana semua Al-Haq dah tahu dah, kebenaran semua dah tahu dah. Di sini kita lihat bahawasanya sama juga dengan sebahagian orang Islam kita, semua dah tahu dah sembahyang itu wajib, semua dah tahu dah masuk kubur, semua dah tahu dah mati pergi kubur, tak kekal di dunia ni. Tapi yang nak membezakan dia tu bagaimana dia nak amal saja. Amalnya satu step saja dia nak beza di antara dia dengan jadi orang yang al-mu'minuna haqqan, orang mukmin yang sebenarnya. Kadang-kadang orang tu jadi Islam tapi dia nak jadi mukmin yang sebenarnya, dia tak pergi ke satu tahap itu, sebab dia tidak nak pindah pada satu peringkat tu, dia kena pindah dengan amalan dia, kan? Dengan kedudukan dia tu kena pindah dengan satu amalan. Jadi kebanyakannya dia beriman tapi tak beriman dengan al-haqq. Dia semayang tapi tak semayang dengan al-haqq. Semayang
Tapi sembahyang tu jadi macam kata sembahyang tu sembahyang ni ada dua. Satu sembahyang di segi apa panggil itu roh, batiniah, jazat, apa dalaman itu. Satu lagi luaran. Luaran ini angkat tangan, takbir, sujud dan sebagainya. Itu pun kena betul. Kan bacaan-bacaan tu saya tengok kebanyakannya maaf cakaplah, saya duduk hati tengok ada juga sebahagian-bahagian kita ada macam tak smooth dari segi bacaan dalam sembahyang tu. Betul, tapi tak smooth. Contohnya dalam at-tahiyat kan, ada sebahagian dengan at-tahiyat. Jadi macam tu kan. Kita mana tu kena setiap word itu kita kena semutkan semua, kena betulkan semua tu sebab dan betul dari segi bacaan tu dan mendatangkan makna dalam bacaan tu. Barulah kita kata sampai ke boleh membawa kepada seorang tu khusyuk. Kalau tidak, sembahyang tu macam bacaan saja, bacaan tak masuk dalam hati. Contohnya kita kata seseorang itu dia sebelum dia rokok, sebelum badan dia rokok, hati dia rokok dulu lagi dah. Sebab itu bila kita nak sembahyang ni, salah satu daripada triknya, kita jangan daripada bawah nak atas, kita sembang dulu. Sembang sampai sini, baru Allahu Akbar. Tu memang dia akan terbawa dengan tu. Kalau dia cerita apa benda kan, cerita sampai sini, bawa sini, bawa kita duduk atas, bawa sembahyang. Tapi sebab itu dalam sembahyang ni, orang yang datang sembahyang berjemaah, dia sembahyang sunat itu adalah warm-up dulu. Warm-up untuk nak bagi kepada kekhusyukan sembahyang sebenarnya. Dan dia datang awal, dia dengar azan dan sebagainya, itu dia lebih menolong kepada dia untuk khusyuk dalam solat. Sebab dia ada warm-up dan sembahyang sunat dulu, duduk berzikir, hanya menunggu. Sebab tu menunggu untuk solat ini satu pahala yang besar, menunggu untuk solat. Tapi dengan syarat menunggu tu bukan sembang kan, maksudnya maksudnya menunggu tu yang boleh membawa kepada untuk kepada khusyuk dalam sembahyang itu. Itu sebab sembahyang ni dia orang kata satu benda yang nampak macam besar tapi dia amalan qalbi, amalan hati. Okay. Sedikit pada pagi ini saya nak cerita tentang bagaimana kisah dalam surah Baqarah ayat 259. Kisah Allah nak ceritakan banyak 2-3 cerita tentang hari kebangkitan ini. Bagaimana kebangkitan beriman hari akhirat ini satu rukun iman yang besar ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259 ini kita dengar kisah Uzair. Dengar kisah Uzair kan? Uzair ini dia duduk di zaman Nabi Musa AS, seorang nabi katanya, seorang nabi. Uzair ini berada di negeri Palestin. Okay. Negeri Palestin ini dia bukan sekarang saja yang berperang. Zaman dulu pun berperang juga. Sampai sekarang memang tempat itu tempat lubuk berperang. Maknanya tempat yang strategik. Siapa yang dapat menguasai kawasan itu, dialah yang mempunyai potensi untuk menakluki kekuasaan besar dan tempat rebutan. Jadi satu masa bumi Palestin Baitul Maqdis ni berlaku peperangan, sampai negara tu hancur, tak ada siapa-siapa pun di kawasan tu. Maka Uzair Nabiullah ni dikatakan Uzair ni Nabiullah. Ada pendapat kata bukan Nabi, orang soleh macam Luqman Al-Hakim. Surah Luqman tu bukan seorang Nabi, dia adalah seorang yang alim, seorang yang bijak pandai yang diberi, bukan seorang Nabi. Tapi Uzair ni dikatakan seorang Nabi. Maka Uzair pun keluar daripada rumah dia, menaiki seekor keldai dan diperbekalkan roti, buah kurma, buah tin dan macam asir, macam tempat boleh buat macam jam tu lah, macam tu.
dan seekor kaldai. Dia naik tu, dia tengok satu bandar yang hancur. Dia pergi sampai satu tempat. Dia duduk di sandar di satu tempat di bandar yang hancur tu. Dia duduk sekejap. Dia kata, dalam hati dia berkata, macam mana Allah nak bangkitkan semula tempat-tempat yang hancur ni? Maka bila dia cakap macam tu, Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Maka ayat itu diceritakan dalam satu ayat saja dalam Al-Quran, iaitu ayat 259, kan? Kisah-kisah Al-Quran ni banyak. Jadi kisah Al-Quran ni kenapa? Katanya linusabbitu fuadaka. Jadi untuk menetapkan hati Nabi Muhammad. Kata apa yang berlaku di zaman dulu pun dah berlaku dulu dah. Kalau umat dulu umat sekarang ni degil, umat dulu pun degil juga. Umat dulu diminta satu benda, azab, diturunkan azab pun dia tak beriman juga. Ditunjuk depan dia tentang mukjizat, dia pun tak beriman juga. Macam umat Nabi Soleh, kan, yang keluar daripada unta keluar daripada batu-batu pun nampak mata dia pun, dia kata hazar sihr. Itu saja. Umat dulu kalau buat, dia minta mukjizat, bila dia keluarkan mukjizat dia kata ini sihir ni tak boleh pakai. Macam itulah. Macam dia ada alasan saja untuk menolaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 259. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ayat 259. Atau seperti orang yang melalui sebuah negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutup runtuh atap-atapnya, mana hancur sungguh. Dia berkata ni Uzair berkata, Allah cerita dalam cerita Uzair, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya orang itu, iaitu Uzair, selama 100 tahun. Dikatakan Uzair ini dia dimatikan oleh Allah sewaktu-waktu duha, waktu tengah hari. Tengah hari duha ni ada pukul 10 macam itulah pagi, matahari panas macam itu. Dan selepas 100 tahun Allah menghidupkan dia itu selepas waktu asar. Mana dihidupkan semula 100 tahun tu selepas waktu asar. Fa'amatahu Allahu mi'ah amin summa ba'atha. Allah matikan dia selama 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan semula daripada mati tadi. Maka selepas dia bangkit tu, dia kata, malaikat bertanya kepada dia, kepada Uzair, qala kam labista, berapa lama kau telah tidur? Kau duduk sini berapa lama ni? Qala, maka Uzair kata, labistu yawman aw ba'da yawm, aku telah tidur selama sehari ataupun sebahagian daripada sehari atau setengah hari saja. Qala, malaikat berkata, bal labista mi'ata amin, tidak, sesungguhnya kau telah tidur selama 100 tahun. Maka buktinya kenapa kamu tidur 1 tahun? Fanzur, maka kamu lihatlah, ila ta'amika, ta'am, kepada makanan kamu, wa syarabika, dan minuman kamu, lam yatasanna. Fanzur, tafsir dia. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 1 tahun, kemudian dibangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya melalui malaikatlah, berapa lama engkau tinggal di sini, wahai Uzair? Dia, itu orang itu berjawab, itu Uzair, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan berubah, dan lihatlah makan minum yang, lihatlah makan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kaldaimu yang telah menjadi tulang belulang. Masuk ke sini Allah kata kepada buktinya yang kamu baru setahun, tengoklah makanan kamu tu yang mana dia nak tidur di sandar situ, makanan di sebelah sini, kaldai di sebelah sini. Maka dia tanya, tengoklah makanan yang kau bawa dulu tu dan minuman yang bawa, tidak,
masih kekal seperti sedia kala 100 tahun. Wanzur ila himarika, tetapi tengoklah kepada himar. Himar ni kaldai kan. Walinaj'aka ayat. Bila dia tengok kepada kaldai ni dah hancur dah mati dah, berulang-ulang dah tinggal tulang saja. Tujuan apa? Wanzur ila himarika walinaj'alaka, supaya kami jadikan kepada kamu ayatan, sebagai tanda-tanda bukti linnas, untuk manusia. Maksudnya ia telah menjadi tulang belulang. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah keadaanmu yang telah menjadi tulang belulang, agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Jadi Allah tunjukkan kepada kita, umat manusia ni, umat Nabi Muhammad ni, supaya menjadi sebagai cerita yang benar, bahwasanya senang je Allah nak bangkitkan kamu. Mana sebab agama-agama lain dia tak percaya hari kebangkitan. Orang agama lain dia percaya ada mati, kehidupan, the day after, hari kematian tu dia percaya. Tapi mati tu dia percaya, tapi kebangkitan tu tak ada. Maknanya kalau tidak ada hari kebangkitan ini, manusia bebas buat sehari-hari kalau ada hari akhirat, kan? Contoh ada satu kes di mana tempat-tempat kan, orang yang pecah rumah orang dan orang yang buat jahat, tapi dia bebas, macam tak ada dapat tahu. Oh, senanglah dia buat. Dia boleh buat apa benda tapi tak ada dihukum. Contohnya kalau seorang tu macam dulu dekat 2-3-4 bulan di Thailand dulu, seorang bekas tentera, dia macam tak betul, dia bunuh budak tadika sebanyak 12 orang budak tadika yang sedang tidur. Sedang tidur, dia pergi tadika, dia bunuh budak tadika tu. Lepas tu dia bunuh cikgu dia sekali 4-5 orang, cikgu tadika, dan dia balik rumah, dia bunuh anak dia, anak perempuan dia bunuh isteri dia, dan akhirnya dia bunuh dia sendiri, kan? Tapi bila nak ambil tindakan apa? Sebab dia dah mati kan? Nak ambil apa tindakan apa lagi dah? Dah mati kan? Tapi kalau dalam Islam tidak, dia terpaksa dia ambil juga. Kita percaya bahawasanya soal itu benar, kita akan dihukumkan, akan diseksa oleh neraka sebab kehidupan tu, malah seksaan lebih teruk daripada dunia ni. Maka tak payah buat. Sebab itu contohnya orang yang nak bunuh diri, dia ambil pistol letak kat mulut, tekan sebiji, mati terus, habis selesai video dia kata hidup dia bahagia tinggal, daripada benda sekarang stres, hutang dan sebagainya ini kan, naik ke atas tujuan tu selesai masalah. Sebenarnya tak selesai. Jadi maknanya itulah kita tengok bahawasanya beriman dengan hari akhirat itu satu benda yang besar. Contohnya para jemaah semua kan, bagi sumbangan, bagi duit semuanya banyak-banyak, beribu-ribu dah ada bagi dah. Hari-hari masuk tabung semua. Ada orang nak bagi hadiah? Tak ada. Kan? Tak ada siapa pun. Malah pemberian tu pun disorok-sorok pula. Tak nak bagi orang tahu sebab apa yang dia disembunyikan. Sebab apa? Sebab dia beriman dengan pembalasan yang besar di akhirat, kan? Tak nak bagi tahu orang tentang dia yang buat baik sebenarnya. Itu mana keimanan besar tu, dapat pahala. Jadi itu maknanya macam kita datang semayang, kan? Datang semayang, kan datang semayang, apa salah, apa bezanya? Tapi oleh kerana kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah tentang hari kebangkitan, tentang pahala tu, besar pahala tu, 2 rakaat sebelum subuh, dan sebenarnya 2 rakaat sebelum subuh tu dah lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu yang sunat. Yang fardu mestilah lagi besar. Yang sunat tu dapat pahala macam tu, kan? Apatah lagi yang fardu, dah sentuhlah fardu tu lebih besar. Keimanan kita kepada hari akhirat. Maka kisah Uzair, wanzur ila rizal kaifa nushra. Maka Allah kata, selepas itu Allah tunjuk kepada Uzair, Allah tengok sebelah kanan ni, makanan dah tak semuanya tak basi, tak rosak, mesti sedia kala. Maka Allah sudah tengok kepada kaldai kamu tu yang dulu tu dah hancur. Maka Allah bangkitkan kaldai itu daripada tulang-tulang tu, dicantumkan balik semula di depan Uzair.
Uzair tengok dengan mata kepala dia, tengok waktu tulang-tulang dia cantum macam masuk tu, maka jadi seekor kaldai, dia boleh bergerak dan boleh lompat dan boleh menjerit pula kaldai tu. Kaldai menjerit tu setelah terkejut balik bangkitkan semula. Maka wanzur ila izami kaifa nunshizuha, bagaimana izam ni tulang, bagaimana kami nunshizuha, kami cantumkan semula. Summa naksuha, setelah dia Allah cantumkan masuk kulit tu, maka Allah naksu, Allah masukkan lahman, masukkan daging. Macam bayi dalam perut ibu, mula-mula Allah jadikan tulang, tak ada apa-apa, maka Allah seolah-olah kata tulang ni, daging ni masukkan kemudian, tulang dulu kan, tulang dulu barulah masukkan daging, lahman, daging. Falamma tabayyana lahu, maka bila nampak lahu qala a'lamu, daripada situlah a'lamu, Uzair tahu, dia nampak tengok itu, annallaha ala kulli syai'in qadir. Tujuan dia kat sini je, nak tunjuk katanya sesungguhnya Allah pada tiap-tiap sesuatu Maha berkuasa. Itu saja akidah yang kita kena buat. Dan aku mengetahui bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita pun kena percaya kat sini lah kan. Kulli di mana tiap-tiap, syai'in sesuatu, mana Allah berkuasa. Kekuasaan Allah itu innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tidak ada perlu apa benda pun. Okey, selepas pada situ Uzair ni, ayat Quran cerita macam ni lah. Kita tahu bahawa ayat Quran ni dia cerita benda yang general saja. Sebab kalau Allah cerita satu-satu ini, Quran ni jadi buku novel, buku cerita lah kan. Maka pergi sini, maka jumpa sini. Al-Quran cerita secara umum saja. Okay, selepas Uzair itu dah hidup balik, daripada selepas 100 tahun, mana bayangkan kalau 100 tahun orang zaman hanjebak, hang tua tu bangun balik semula, tengok kan, mesti dia akan terkejut tengok bandar sekarang. Begitu juga lah dengan Uzair, bila dia bangun tu, dia naik kaldai yang dihidup balik semua tu, dia jalan ketuk balik rumah. Siapa nak cari rumah dia? Tengok umur dia, masa Uzair mati tu umur dia 20 tahun. 20 tahun. Maka sekarang dia balik, tengok cari rumah dia, dia jumpa seorang Ammah ni mana seorang hamba, seorang pembantu rumah yang zaman dulu lagi lah. Maka dia pergi tengok tu, tanya makcik depan rumah tu, tanya di mana rumah Uzair, dia kata Uzair. Maka kata nenek itu, dia kata Uzair dah mati lama dah kan, mati lama dah, 100 tahun lebih dah mati, dan kami pun tak tahu di mana dia mati, di mana kubur dia, tak tahu. Kamu jangan tanya pelik-pelik. Uzair dah kalau tanya orang macam orang dah mati 200 tahun dah, 100 tahun tiba tanya, ini pelik kan, mana ni macam ni. Maka Uzair kata, anak Uzair, aku ni Uzair. Macam dia tak, mana boleh Uzair dah mati lama dah. Maka perempuan yang umur 120, perempuan tu umur 120 tahun. Maknanya umur dia 120 tahun. Maka Uzair kata, aku Uzair. Maka perempuan kata, sekaranglah kamu Uzair, aku tahu Uzair ni doa dia dimakbulkan oleh Allah. Uzair ni boleh berubah apa segala-galanya. Sebab Uzair ni sebelum ni dia ada terkenal, dia seorang yang boleh mengubatinya. Maka perempuan dia kata, nenek tua tadi tu dia buta. Maka Uzair dia kata, kembalikanlah penglihatanku supaya aku dapat melihat kamu, pengesahan kamu, sebab aku kenal kamu. Maka dia Uzair ambil tangan letak di mata dia. Maka nenek itu nampak, boleh nampak. Maka dia kata, betul kau Uzair, dia kata, Masya Allah kan. Nenek 120 tahun, dia umur 20 tahun, mana 1 tahun. Uzair dalam keadaan muda lagi kan. Maka nenek dia bila terkejut, dia minta bawa pergi kepada Bani Israel. Ke Bani Israel, tempat macam orang awam lah kan, nunjuk bahasanya, inilah Uzair yang kamu hilang dulu, orang tu kenal. Orang ingat lah, Uzair dulu ni hilang, mati, tak tahu jumpa kat mana kan. Orang ingat Uzair, tapi lama 100 tahun. Kita 1 tahun ingat lagi, tak ingat dah kan. Ada buku sejarah, tak tahu lah. Ada buku sejarah, tiba-tiba datang kat surau kita ni kan. Siapa nak percaya? Kalau atuk-atuk kita pun duduk di
20 tahun dah macam terkejut. Tak ada yang kenal dah. Maka datang kepada publik lah. Maka Uzair dia kata, makcik dia kata, nenek dia kata, okey, inilah Uzair yang pernah hilang dulu. Maka Bani Israel ni, biasalah banyak songeng. Saya kata, kami tak percaya. Kami nak Uzair ni buktikan kalaulah dia betul-betul Uzair ni salah seorang daripada orang yang boleh menghafal At-Taurat. Dalam dulu orang nak hafal Taurat tak ramai. Tak macam kita sekarang ni. Quran ni hebat Quran. Dulu tak berapa orang yang hafal Taurat ni, termasuk Nabi Musa dan tak ramai lah. Maka Taurat situ dah hilang, dah hancur. Maka Allah memberikan keilmuan kepada Uzair. Uzair boleh hafal Taurat, baca Taurat. Maka orang yang mendengar tu menulis, mencatat apa yang dibaca oleh Uzair. Maka bila kehebatan Uzair ni boleh mengubat, boleh baca Taurat dan sebagainya, timbullah fitnah yang kedua, iaitu yang datang daripada Israel. Dalam ada satu surah Al-Quran, surah apa ni? Wa qalatil yahudu, maka berkatalah orang Yahudi, Al-Uzair ibnullah. Maka timbullah bahasanya orang Yahudi kata, dalam akidah orang Yahudi dia kata Uzair ini anak Allah. Wa qalatil nasara, dan saya tak ingat ayat ni, tapi saya faham maksud dia. Berkatalah orang Yahudi Uzair ibn Allah, dan berkatalah orang Nasara Isa anak Allah, kan? Sebab bila satu benda yang kemukjizat yang besar, yang kelebihan macam tu, maka dia kembali kepada Allah. Mana itulah keimanan yang songsang daripada Bani Israel. Dia kata Uzair itu anak Allah, Nabi Isa itu anak Allah juga, kan? Dan orang satu agama Yahudi kan apa? Dia kata malaikat tu pula anak perempuan Allah pula. Dia imagine ikut dia. Nampak pelik je. Ini geng-geng yang nampak pelik je, dia ikat kain kuning, dia sembah. Nampak benda yang pelik je. Bila salah satu daripada kepercayaan orang-orang kita juga, bila nampak benda pelik tu luar biasa, dia kata benda tu ada sakti. Ada sakti, ada ada suatu super power dalam tu. Tengok-tengok, contohnya dia tengok ada satu ayam kaki 3. Ini sebenarnya, maka ini ada satu penjelmaan kekuasaan, maka dia puja benda tu. Dia mengharapkan. Sama lah kita kalau ada nampak benda pelik-pelik sikit, ni boleh buat ubat ni, ni boleh ubat ni. Jumpa batu dalam buah kelapa kan, ini batu sakti ni, geliga ni, boleh ubat segala-galanya. Macam itulah. Akhirnya mereka mengatakan Uzair ni bukan biasa-biasa ni, dah mati 100 tahun ni, berhidup balik semula dan boleh tahu, boleh ubah ni, mesti ada sesuatu, mesti anak Allah ni. Maka dia percaya bahasanya, dia taruh kat situ Uzair itu anak Allah. Ini kisah Uzair. Allah cerita tentang hari kebangkitan. Sama juga yang diceritakan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah dengan Nabi Muhammad. Wadraba lana masalan wa nasiya khalqa. Wadraba lana masalan wa nasiya khalqa. Qala ma yuhyi al-izama wa hiya ramim. Kullu allazi anshaha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim. Allazi ja'alakum nasjari al-akhdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Aw laysa Allahu الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ini kisah ni sama dengan kisah yang berlaku pada Uzair. Buat dah. Gantian pun banyak. Satu lagi sikit nak skip. Ayat ni ayat dalam surah Baqarah ni, ayat 258, 259, 260 ni kisah satu sama, cerita satu saja. Dalam surah ayat 260 ni Allah cerita Nabi Ibrahim pula. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim ni minta kepada Allah supaya tunjuk kepada dia bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ayat ni selalu imam kita baca. Qala awalam tu'min. Allah kata, kamu tak beriman ke wahai Nabi Ibrahim? Qala la, bala, tidak. Walakin liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati, untuk sebagai kepastian hatiku nak tengok bagaimana Allah
menghidupkan yang mati ni. Maka Allah kata, qala faqus arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa du'hunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Kisahnya bila Nabi Ibrahim kata macam tu, Allah kata, wahai Nabi Ibrahim, khuz arba'atan. Berapa arba'atan? 4 kan. Kita selalu nak sembahyang usalli fardullah insya arba'an raka'atin. Arba'an 4 lah. 4. Allah kata, wahai Nabi Ibrahim, kau ambil 4 ekor burung, kau sembelih kapal tu, kau potong-potong, kau cincang-cincangkan semua sayap pun, kau asingkan menjadi 4 tempat, dan kamu pergi sumbaja'al ala kulli jabalin. Kalau kamu letakkan semua potongan-potongan binatang tadi tu, burung tadi, ala kulli jabalin, setiap bulan minhum juz'an. Tak bukit sini sayap, sayap tak bukit ni, kaki tak bukit ni, asing-asingkan dia supaya dia hancurkan semua berbagai-bagai tempat. Sumbad'uhunna, kemudian kamu panggillah burung-burung tadi, ya'tinaka sa'ya, mesti dia akan datang daripada kamu seolah-olah sa'ya. Sa'ya ni sa'i ni kita berlari-lari dalam keadaan yang macam tergegah-gegas datang kepada kamu. Maksudnya dikatakan kepada Nabi Ibrahim, pendapat kata Nabi Ibrahim pegang kepala. Maka bila letak macam tu, Nabi Ibrahim panggil tu, burung tu akan datang dengan sayap-sayap tu. Maka sampai ke sana, cantum ke kepala macam tu, terus burung tu boleh berterbang depan mata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kat situlah Nabi Ibrahim dapat lihat bagaimana Allah menghidupkan burung-burung tadi itu di depan mata Nabi Ibrahim. Sebab itu dalam ayat 261 ni, 260 ni, macam itulah Allah bercerita bagaimana Allah menghidupkan burung yang mati itu. Maknanya kalau kita baca Quran ni sebenarnya dia pelbagai ayat kat situ kan. Mungkin ni ayat ni cerita tentang bagaimana hidupkan pula. Lepas tu ayat bawah ni pula cerita bagaimana nak infak fisabilillah pula. Maksudnya kisah-kisah Quran ni dia tidak kalau kita ikuti gitu, kita susah nak berhenti bila baca Quran. Macam kita baca buku cerita lah, tengok-tengok cerita. Bila kita nak berhenti, tiba-tiba ada adegan yang baru pula. Tambah sikit lagi, cerita ni tak habis ni. Bagi habis, sayang ni. Kan, tak habis cerita ni, nak habiskan cerita tak habis ni. Nanti tak tidur lah, tak habis cerita ni. Nak baca je. Jadi akhirnya, macam membanyakkan. Sebab kita faham, dan kita boleh faham, dan kita boleh urutkan itu kan. Macam cerita tengok ini, kita sedih. Oh, tentang azab, siksa ni, takutnya macam mana ni. Dan kita baca pun tengok cerita ni, berita gembira bagi orang syurga, orang sehat, orang yang dapat amal ibadah. Seronoknya cerita ni, best dengan cerita nikmat dalam syurga ni. Maka itu yang cerita kisah Quran ni, Masya Allah. Dan kita semoga kita menjadi ahli Quran, Insya Allah. Ada orang baca Quran ni, dia kata, jadilah kamu seorang yang hafal Quran. Tapi kalau kamu tak boleh hafal Quran, jadikanlah orang yang kamu boleh baca Quran. Kalau kamu tak boleh baca Quran pun tak boleh, tak nak. Jadilah orang yang mendengar Quran. Kalau kamu tak nak dengar juga Quran juga, kamu jadilah orang yang berdoa untuk macam terikat Quran, tahu atau Quran ni bagus. Kalau kamu tak rasa pun tak bagus juga, tak tahu lah dia kata. Baca pun hafal pun tak boleh, tak nak. Baca pun tak nak. Dengar pun tak nak juga kan? Dengar pun tak nak juga. Bila dengar tak nak juga, bila dengar pun tak nak, jadikanlah orang yang mencinta Al-Quran. Wah, cinta orang yang baca Quran. Maksudnya dia cinta kepada orang yang membaca Quran. Maknanya tadi kisah ni ada dua. Ayat di atas lagi tu ada satu kisah pula tentang hidup dan mati. Maknanya masa zaman Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim hidup di zaman Nabi Namrud. Nabi Ibrahim kata, sungguhnya Izqala Ibrahimu Rabbi al-yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim kata kepada Namrud, kata, Tuhan aku ni, Allah ni boleh menghidup dan boleh mematikan. Maka berkata Namrud, qala ana uhyi wa umit, aku pun boleh hidup dan mati juga seperti mana Tuhan kamu juga.
Maka Raja Namrud ambil 2 orang banduan, bawa mai di khalayak ramai. Tengok ni, 2 banduan ni. Satu ni aku hidup, satu ni aku nak matikan dia, dibunuh, pancung tu mati ni. Dan satu lagi ni aku akan hidupkan dia, aku bebaskan dia. Itulah aku hidup dan mati kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dalam bentuk yang selalu critical thinking, macam pemikiran supaya boleh fikir. Kalau Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi wal maghrib. Tapi Tuhan aku ni boleh mendatangkan matahari daripada timur kepada barat. Maka kamu datanglah, kamu keluarkanlah matahari itu daripada barat. Kalau kamu berkuasa, fabuhital ladzina, maka terduduklah orang kafir tentang bagaimana nak hidup ni. Maknanya ayat 258, ayat 259, ayat 260 ni cerita bagaimana Allah berkuasa untuk membangkitkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu mungkin Annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu ala, di atas sesuatu. Ala itu di atas kulli, tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu lagi dia tambah lagi. Tiap-tiap sesuatu. Kadang sesungguhnya Allah tu pada sesuatu itu berkuasa tak? Allah Qadir ni maknanya sangat-sangat berkuasa untuk menentukannya. Sebab itu bila kita baca innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jadi semoga sedikit pengenalan baca Quran ni. Jadi kita kena sebahagiannya, pendapat saya lah, kita kena cari dalam satu-satu surah, mana-mana surah pun surah favorit kita, surah kegemaran kita. Bila kita baca tu, kita faham mana maksudnya, lebih baik daripada dunia. Mana kalau kita baca, kita faham Al-Qari'ah, Al-Qari'ah tu kita faham dan kita tahu isi maksud dia, dan kita boleh menatapi maksud dia tu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bila kita tahu tu, sebab kita tahu tu bukan kita tahu lirik ragu, tapi kita tahu apa maksud kalam Allah. Jadi tak ada benda yang lebih besar daripada dunia ini melainkan dengan kata satu Bismillahirrahmanirrahim pun dah satu besar, kan? Boleh menunjukkan. Tapi kita dah biasa buat, kita rasa tak besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Tuhan Allah, itu dah semua besar sebenarnya. Dan Bismillah ni agung sebenarnya. Satu perkataan Bismillah boleh duduk. Bila kita kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, seolah kita meletakkan suatu benda ni kepada Allah segala-galanya. Tapi dah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Jadi kita macam dah tak biasa. Tapi kan sebenarnya nama tu Bismillah dengan nama Allah. Dan nama Allah ni yang nama yang paling besar sekali, Allah. Di antara nama Allah wa asma' 99 itu, Allah lah yang merungkumi segala nama-namanya. Al-Alim, Al-Azim, Al-Qadir, semua tu Allah yang besarkan. Tapi bila kita macam dengar tu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah tu, masa getar hati. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Kasihani. Sebab itulah memahami itu sangat besar, menjiwai itu saja. Semoga dengan sedikit ini saya pun ingat surah ini saja. Tak ada baca mana, ambil yang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapatlah title dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.